Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala wa tabi'a huda, amma ba'd. Para penuntut ilmu yang dikasihi sekalian, pertama kita Ustaz Hilmi. InsyaAllah hari ini kelas pertama kita dalam program siri-siri yang begini, bedah buku. Kita akan buat lagi, insyaAllah kita jemput mana-mana ustaz ataupun mana-mana penuntut ilmu yang pakar dengan mana-mana bidang, mana-mana buku. Tak kira mana-mana mazhab, Asy'ari ke, Wahabi ke, Syiah ke, buku mana yang dia suka, dia boleh datang, dia bentang. Bentang nak kritik boleh, bentang saja pun boleh, tak kisah. Kita nak memudayakan ilmu ni sempena Malaysia baru, insyaAllah. Pengajar kita pada malam ni rakan saya Ustaz Hilmi Majunet, Ismun ala musamma. Dia Hilmi, orang dia baik, lembut. Dia tak pernah angkat suara. Kalau kita marah dia baik. Kalau kita provoke sikit, dia baik. Ini Ustaz Hilmi, insyaAllah. Kita doakan moga Allah SWT beri manfaat kepada kita semua, beri manfaat kepada yang hadir, kerana yang hadir dia dapat tengok, dan yang dekat live hanya boleh dengar suara dia. Jadi hari ini kita sediakan live audio bagi yang mengikuti dari jauh. Itulah nasib bagi orang yang ikut dari jauh. Yang ikut dari dekat, insyaAllah boleh lihat Ustaz Hilmi kita yang handsome ni, yang masih lagi single, belum berkahwin. InsyaAllah kita jumpa Ustaz Hilmi untuk menyampaikan mengenai buku Al-Masadir Al-Asliyah Al-Matbu'ah bil Aqidah Al-Asy'ariyah. Walaupun buku ni ditulis oleh seorang Salafi, nanti Ustaz ni cerita, tapi Salafi yang muqtadir, yang baik. Jadi kita ambil saja mana yang baik itu daripada mana-mana sumber. Kata Imam Ghazali, ambillah madu itu walaupun daripada mihjamah. Ambillah madu itu walaupun daripada bekas kita buat darah bekam. Tapi kalau bekas itu bersih, ada madu, kita boleh ambil madu walaupun bekas itu bekas yang digunakan untuk berbekam. Ini promosi sikit. Ini antara buku yang diterjemahkan oleh Ustaz Hilmi kita. Yang pertama, Syarah Aqaid An-Nasafiyah, terjemah Arab Melayu dalam bahasa Melayu. Syarah Aqaid An-Nasafiyah oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani, diterjemahkan oleh Ustaz Hilmi kita. Dan yang terbaru, buku yang diterjemahkan adalah kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangan Imam Al-Ghazali, perihal kesederhanaan dalam beriktikad, juga terjemahan Ustaz Hilmi kita. Ustaz ada bawa sedikit buku, jadi mungkin amat terhad. Siapa yang berminat, harganya mahal, harga tidak terkira, RM35. Siapa cepat dia dapatlah. Itu nanti Ustaz. Kena ada orang, Bu? Tak ada. Siapa yang nak nanti boleh berbincang dengan Ustaz Hilmi, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Hilmi untuk menyampaikan perkongsian kepada kita bima fatahullah alaih, daripada ilmu yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kita semua insya-Allah dengar waqulna adzan saghirah, insya-Allah kita semua mendengar dengan baik, dengan teliti sebagai murid di sini, insya-Allah. Boleh tafadhal masyaallah. Ini untuk yang audio live. Ini untuk speaker. Pasang dulu lah. Tak. Macam gratis. Ayo.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi pada malam ini saya diminta oleh saudara Nakyuddin untuk mengendalikan program bedah buku, iaitu buku ini yang bertajuk Al-Masadir Al-Asliyah Al-Matbu'ah Lil-Aqidatil Asy'ariyah. Jadi penulis ni ialah Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ghizzi. Saya tak selidik pun siapa penulisnya, tapi lepas Nakyuddin selidik, rupanya penulisnya ialah seorang Salafi. Tapi tak mana? Okay. Tapi sekadar pembacaan saya, ada bahagian yang boleh kita terima dan ada bahagian yang kita boleh disanggah berkenaan buku ni lah. Jadi pertama sekali, apa yang saya harapkan dalam majlis malam ini ialah supaya semua yang hadirin sekalian tidak pasif lah. Maksudnya ada tanya soalan ke apa, bagi pandangan ke, okey lah. Maksudnya bukan saya seorang cakap. Okey, tu satu. Kemudian seterusnya, jadi saya mengharapkan respon ataupun komentar daripada hadirin. Jadi sebab ni nak kata bukanlah kelihatan lelaki kan, ni macam sembang santai lah kenaan buku ni. Okey, seterusnya, jadi penulisan tajuk buku ni adalah Al-Masadir Al-Asliyah Al-Matbu'ah Lil-Aqidatil Asy'ariyah. Baru saja dicetak pada tahun ini. Memang baru lagi, 2018. Jadi saya pun tak jumpa lagi kat mana, kalau sesiapa yang ada jual di Malaysia ni, memang tak jumpa lagi lah. Kemudian kita fokus terus kepada tajuk ni, iaitu Masadir. Masadir maksudnya sumber. Jadi bicara buku ni ialah lebih menjurus tentang penulisan yang ada dalam mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ari. Sebab kalau dari sudut penggunaan istilah Asy'ariyah itu maksud mazhab Asy'ari. Tapi kalau Maturidiyah mazhab Maturidi, tapi Asy'ariyah tu kira semua, merangkumi kedua-dua mazhab. Okey, jadi Al-Masadir maksudnya sumber penulisan asliyah. Asliyah tu maksudnya kat sini ialah buku-buku yang tidak bersifat syarah ataupun hasyiah bagi karya-karya yang karya-karya sebelum dia. Maksudnya memang penulis. Kemudian al-matbu'ah tu maksudnya yang telah yang dicetak lah, maksudnya yang sedia ada kan. Lil aqidatil asy'ariyah. Tu mafhum. Seterusnya, jadi di sini antara buku yang tak termasuk ialah contoh pendapat tentang contoh buku-buku yang menukilkan kalam imam terdahulu secara khusus. Contohnya Mujarrad Maqalat Imam Abil Hasan Asy'ari oleh Ibn Faraq. Okey, jadi kepentingan buku ni ialah kepada pembaca, khususnya kepada pengkaji lah. Khususnya dia lebih fokus tulis buku ini untuk pengkaji. Jadi dia meletakkan beberapa list buku, beberapa senarai buku yang berkait dengan akidah Asy'ariyah. Jadi permulaannya bermula dengan Imam Abul Hasan sehingga ulama moden, iaitu Syekh Al-Buti rahimahullah. Kemudian jadi perbahasannya yang paling penting ialah berkenaan pembahagian penulis berkenaan metod buku-buku dalam mazhab Asy'ari.
Jadi pertama sekali memandangkan dia seorang Salafi dan dia Saudi kan. Jadi dalam bahagian awal tu penulis ada mengkritik sesetengah penulis ataupun pengkaji yang tulis dalam tesis diorang tentang pengenalan ataupun tentang metodologi dalam mazhab Asy'ariyah ataupun dari sudut sejarah Imam Abdul Hasan Asy'ari itu sendiri. Sebab ada yang mengatakan bahawa contoh dari sudut mazhab tu sendiri, kalau timeline dia ialah mula-mula dia ada term dia. Satu, Asy'ariyah Kullabiyah pertama. Kemudian dia berubah Asy'ariyah Mu'tazilah kedua. Kemudian yang ketiga Asy'ariyah Mutafalsifah. So itu adalah satu dakwaan dari golongan yang anti Asy'ariyah, saya tak nak sebut siapa kan, faham tak? Okey, kemudian itu dakwaan mereka. Lebih lagi dakwaan ni ditulis sebagai satu tesis. Jadi saya dah perasan benda ni sebab ada sebahagian pihak di Malaysia yang menggunakan dakwaan ini untuk menyanggah Asy'ari di Malaysia. Jadi kalau kita tak faham timeline dia, sejarah tentang perkembangan mazhab, jadi kita akan mudah saja terikut dakwaan tersebut. Okey, itu satu. Kemudian seterusnya berkenaan pembahagian tema-tema penulisan kitab dalam mazhab. Jadi penulis meletakkan 3 tema utama, iaitu manhaj taklidi pertama, kemudian manhaj falsafi kedua, ketiga manhaj sanusi. Maksudnya kalau kita buat timeline, apa tadi manhaj okey. Jadi kalau ikutkan dia punya tempoh masa tu, manhaj taklidi ni bermula dari tak apa. Manhaj taklidi ni bermula dari awal, iaitu Ibn Kullab Al-Basri sehingga sebelum Al-Fakhrur Razi. Sebab mula daripada Imam Fakhrur Razi di sini itu manhaj falsafi. Kemudian sehingga di sini bermula dari Imam Sanusi, pengarang Ummul Barahin. Okey. Jadi apa yang penulis tekankan berkenaan manhaj taklidi ni ialah dia lebih berkisar tentang kebanyakannya tentang secara umumnya tentang ilmu kalam itu sendiri dari aspek pandangan Islam, sudut pandang Islam. Maksudnya pure lah, tak ada masuk falsafah ni, falsafah Yunan tak masuk. Jadi dia maksudnya perbahasan di sini berkisar tentang sanggahan Asy'ariyah terhadap Mu'tazilah ataupun Qadariyah ataupun Karramiyah dan sebagainya. Dan juga maksudnya firaq intra muslimin tu. Jadi kalau di sini sudah masuk dah lebih menjurus kepada falsafah Yunan. Tapi sebenarnya kalau kita teliti pun ada juga bahagian yang sanggah sanggah Nasara dan Yahudi, ada jugalah. Tapi lebih maksudnya fokus dia lebih kepada yang tadi tu. Kemudian bila masuk manhaj falsafi, penulisan ilmu kalam tu dia dah mula dengan Fakhrur Razi, lebih-lebih lagi dalam kitab Al-Muhassal. Kitab Al-Muhassal lebih-lebih lagi dia terbahagi kepada 6.
bagi penam. Pertama berkenaan an-nazar. Kedua tabi'iyat. Ketiga apa? Tabi'iyat. Apa dia? Muqaddimat nazar. Nama lain dia muqaddimat. Kemudian al-ilahiyat, nubuat, sam'iyat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-imamah. Okey, jadi kalau kita perasan, kalau kita kaji, bukan perasan, kalau kita kaji penulisan bermula dari Imam Ar-Razi sehingga seterusnya. Imam Ar-Razi, kemudian diikuti Baydawi, kemudian Syamsuddin Asfahani, kemudian Jalaluddin Dawani, Adud Al-Iji, kemudian dan seterusnya Taftazani. Jadi mereka akan lebih menjurus kepada cara bentuk ini. Jadi secara tak langsung kemudian penulis klasifikasikan ini sebagai, dari satu sudut, sebagai penulisan ajam syarqiyin. Dia punya term dia. Sebab dia bahagikan, start daripada ni, dia bahagikan ajam syarqiyin dan gharbiyin. Maksudnya syarqi, ulama syarqi dan ulama gharbi. Ulama gharbi itu lebih menjurus daripada Jazirah Arab sehingga ke Maghrib. Dan di sini ialah ulama maksudnya syarqi ialah Asia Tengah. Jadi sebab dalam tempoh masa ni juga ada bentuk penulisan lain. Contoh penulisan Taqiyuddin Al-Muqtarah. Contoh kan, maksudnya penulisan Taqiyuddin Al-Muqtarah, kemudian Ibn At-Tilimsani. Okey, itu dua tu antaranya. Tapi yang dua ni dia mengikuti yang ni. Yang contoh yang Gharbiyin tu. Gharbiyin dia tetap mengikut manhaj taqlidi. Cuma dia orang kembangkanlah dia sikit-sikit. Jadi kelainannya di sini ialah mereka masukkan antaranya falsafah. Tapi sebelum masukkan bahagian falsafah, mereka masukkan mantik secara lebih terperinci. Kemudian okey, itu manhaj taqlidi. Okey. Kemudian manhaj Sanusi. Jadi yang ajam syarqi ni dia punya maksudnya mereka ni fokusnya di Asia Tengah, iaitu di Afghanistan dan kawasan India, kawasan itu. Jadi penulisan sebegini lama kelamaan bukan penulisan lah, maksudnya perkembangan begini lama kelamaan maksudnya dari sudut konteks mazhab Asy'ari tu lama kelamaan dia pupus. Sebabnya ada sebab apabila mulanya Daulah Safawiyah Syiah. Jadi mereka take over kawasan tu. Jadi makin lama ulama Asy'ari di kawasan Ajam Syarqi ni makin berkurang. Bila dah habis bila Safawi dah start ni, jadi di sinilah munculnya Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi kalau kita kaji, dia banyak penulisan dia penulisan beliau memang banyak. Tapi antara yang menarik dari sudut penulisan akidah, ada sebahagiannya yang bersifat bersiri ataupun berantai. Contohnya Kubra, akidah Kubra, akidah ahli tauhid. Kubra, kemudian Wusta, kemudian Sughra, kemudian Sughra. Kemudian Sughra. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kemudian Al-Mufidah. Okey. Ini kalau bicara ni mungkin menarik juga kalau dibicarakan dalam satu sesi yang lain lah. Jadi, tapi poin yang penting ialah
di sini manhaj Imam Sanusi. Kalau kita rujuk Syarah Kubra, okey, Imam Sanusi tulis ni, ada sebahagiannya yang dia ada beliau ni matan, dan ada yang syarah dia buat sendiri. Contoh ni ada syarah, ni syarah. Yang ni ada syarah. Okey. Okey, kemudian kalau kita perhatikan contoh Syarah Kubra. Syarah Kubra di sini kita nampak ambilan ilmu ataupun manhaj Imam Sanusi tu dia lebih kepada taklidi. Sebab dalam ni dia kebanyakan nama yang dia sering ulang, maksudnya rujukan sumber ilmu tu ialah yang saya sebut tadi, Taqiyuddin Al-Muqtarah dengan Ibn At-Tilimsani, dua tu. Okey, kemudian jadi balik kepada buku ni, maksudnya penulis dia membahagikan macam ni lah. Secara kesimpulannya dia membahagikan secara bentuk dia macam ni. Tapi kecil. Dia buat gambar raja. Dia tak ada tahun hijrah, tak ada. Saya tak tulis lah, dia ada. Ada. Kat sini tak ada. Imam Ghazali taklidi. Kalau iktisad fil i'tiqad tu taklidi. Dia macam kalau pembahagian mutaqaddimin yang mutaakhirin. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya taklidi ni ialah mutaqaddimin lah. Tu maksud dia. Maksudnya selepas tu kira mutaakhirin lah. Jadi apa marhalah perpindahan daripada mutaqaddimin ke mutaakhirin tu yang maksudnya start daripada siapa yang mula. Jadi kayak daripada Ghazali ke ataupun sebelum. Ni soalan ke kenyataan? yang jadi apa transisi daripada mutaqaddimin kepada mutaakhirin. Benda ni dia bergerak secara perlahan. Cumanya dia lebih mutaakhirin tu lebih jelas apabila sudah ada penyusunan macam ni. Sebab kalau nak kata kalau macam ni sekalipun, dia di sisi Imam Ghazali ada, tapi dalam kitab dia yang pelbagai. Maksudnya contoh dalam ni ada dalam Mihakun Nazar. Maksudnya benda-benda tu dah disemai. Dia dah ada dalam tu. Dia dah berterabur. Maksudnya Imam Ghazali tu boleh kata dia dah ada unsur ni, memang ada. Memang nak kata kalau semua ni pun ada kan. Cuma dari sudut penyusunan, ketersusunan dia. Okey. Saya fikir ketersusunan itulah bermulanya mutaakhirin dan mutaqaddimin. Pembezaannya. Kemudian jadi berbalik pada tajuk buku ni kan. Maksudnya ni asliyah. Maksudnya di sini inilah yang asli dia. Kemudian penulis ada tulis juga, bukan tulis, maksudnya ada letak beberapa kitab yang maksudnya terkesan dengan penulisan macam ni. Dengan setiap satu ni lah. Maksudnya kalau di sisi taklidi ataupun mutaqaddimin, penulisan yang beliau katakan lebih maksudnya memberi kesan kepada manhaj taklidi yang lain ialah antara Imam Juwaini dan Imam Baqillani. Imam Baqillani dalam Al-Insaf, kemudian dan Syarah Luma', kemudian Juwaini dalam Nizamiyah dengan Syamil dan Al-Irsyad. Jadi itu macam saya sebut tadi kan, sebab Imam Fakhrul Razi pun ada banyak kitab. Cuma yang penulis katakan yang lebih banyak memberi kesan kepada konsep kepada penulisan ni ialah Al-Muhassal. Manhaj Sanusi tu kenapa dia boleh turning point back to taklidi tadi? Ulang balik. Masa Sanusi ni dah turun ke 700 Hijrah. Okey. Ada dia boleh turning point balik ke taklidi. Imam Sanusi kurun 9. Kurun 9. Maksudnya yang sepatutnya dia teruskan yang falsafi tu. Sebab dia macam saya cakap tadi, dia ikut konteks geografi tau. Dia yang falsafi ni
dia lebih kepada Syarqi. Imam Sanusi Maghribian. Nah, jadi Imam Sanusi dia mengikut yang ni. Maksudnya dia tetap meneruskan taklidi ni. Cuma dia lebih susunan dia lebih berfokus. Contoh kita tengok Kubra kan. Contoh Kubra ataupun yang ni lah, tapi dia punya basic dia adalah pertama bicara tentang hukum akal. Itu satu. Tapi tabi'iyat tak ada kan. Tabi'iyat dalam Sanusiyat tak ada tabi'iyat. So hukum akal, kemudian masuk ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Sam'iyat pun sebahagian ni je, dua ni. Jadi itu dari satu sudut kita dapat nampak Imam Sanusi dia nak memudahkan kepada orang selepas dia. Jadi di situ lah kenapa sebabnya Imam Sanusi dianggap sebagai mujadid. Maksudnya ada dakwaan kata Imam Sanusi dia nak pakai elemen-elemen falsafi dalam ilmu kalam Asy'ari. Itu satu, itu betul juga. Maksudnya dia terdedah juga dengan kitab-kitab Dia macam Syarqi. benar sekali sebab Imam Sanusi pun ada tulis dalam ada penulisan tentang mantik. Jadi sebab Imam Sanusi sendiri memang sebut dalam contoh Syarah Sughra, memang dia sebut kalau apa sebelum-sebelumnya kitab akidah ni tak ada unsur falsafi. Jadi memang sebut siapa yang ada unsur falsafi tu, kitab Imam Fakhrul Razi. Sebelum Imam Fakhrul Razi, Baydawi sebut. Baydawi tu kitab apa? Tawailun Anwar. Tawailun Anwar. Itu dia sebut. Itu maksudnya poin dia ialah dia kata sebelum-sebelumnya kalau nak belajar akidah jangan masukkan yang falsafi ni. Tu lah. Jadi secara langsung kita dapat faham apa yang Imam Sanusi nak sampaikan, iaitu penyampaian akidah ni kena setara lah dengan siapa yang nak belajar tu kan. Ada peringkat-peringkat dia. Dah sediakan. Okey, Orang kata Asy'ariyah ni falsafah Yunan Greek tu salah ke betul? dia tak belajar sebab tu cakap tu. Satu lagi, apa beza taklidi dengan tak taklidi? Taklidi bunyinya macam negatif tak? Taklidi ni maksudnya dia macam bukan tak Maksud apa taklidi? taklidi yang ikut tu fahaman awak lah. Cik, tak ada. Tak, maksudnya tak, poin dia ialah tradisi lah. Dia berusaha tiga dia pecahkan ni. Apakah dia unsur-unsur yang dipecahkan? Sebab kita tengok Sanusi dengan filsafi, dia tak, itu mewakili orang. Falsafi itu mewakili konsep. So patutnya selalunya orang pecahkan manhaj ni kepada generasi ataupun satu pemahaman menjadid, tapi ini nampak berbeza tiga-tiga tu. Macam saya cakap tadi. Mungkin juga filsafi ataupun ada dalam taklidi. So dia berdasarkan zaman ke berdasarkan apa? Tak, dia ada, kita kena fikir dari sudut yang lebih luas. So kita kena merangkumi zaman satu, merangkumi tempat, geografi kan. So Imam Sanusi Gharbi. Dia berbahagikan berdasarkan zaman dan tempat tu ya. Tak, tu satu lagi Perkembangan mazhab. perkembangan mazhab. Satu, pengambilan ilmu. Macam saya tadi Imam Sanusi ambil ni Taqiyuddin Al-Muqtara dan Ibn Al-Tilimsani tu. Jadi mereka dua ni ambil dari manhaj Imam Juwaini. Okey, tarikh untuk setiap manhaj tu dia ada sebut dalam kitab. Tak, Tarikh dia. ada. Ada tarikh. Panjang tarikh. Tak ada. Dia masukkan secara konsep dia lah. Macam saya sebut tadi kan. Dia sudut timeline, geografi semua. Kededahan sakofah pun ada juga. Contoh? Maksudnya macam dia baru kenal ilmu mantik. Jadi dia nak adaptkan ilmu tu dalam ilmu kalam. Lebih kepada itu dia masukkan dalam ni lah. Dia terapkan dalam falsafi tu. Okey. Sebenarnya Fakhrul Razi dah mati tu. Mungkin ada lagi. Tak, manhaj Fakhrul Razi sebenarnya ada dalam Syarah Aqaidah Nasafiyah. So kalau kita teliti Syarah Aqaidah Nasafiyah, dia lebih macam tu. Dia lebih mengikut manhaj Fakhrul Razi. Maksudnya Taftazani kan. Cumanya disebabkan Syarah Aqaidah Nasafiyah ni ialah dia mensyarahkan matan Aqaidah Nasafiyah. Kalau kita perhatikan matan Aqaidah Nasafiyah tu sendiri, dia macam tak jelas lah dia sudut benda ni kan. Tapi Imam Taftazani dia masukkan sikit. Cumanya dari sudut nazar ni kurang sikit lah. Nazar ni biasa menyentuh ilmu mantik. Jadi contoh kalau Syarah Aqaidah Nasafiyah, dia tak sebut sangat tentang ilmu mantik. Cuma lebih kepada
tabi'iyat sikit. Ni tabi'iyat ni ada lah, cuma yang ni sikit je, bagi sikit je. Dia ada soalan lain? Kemudian seterusnya penulis pun ada sebut tentang konsep ataupun idea pendalilan di sisi mazhab Asy'ari. Jadi di sini beliau meletakkan 8. Oh, sorry. Sampai. Ya. Yeah. Quran hadis ada. Tak, ini konsep pendalilan. Tak ada yang sebelum tu. Mana? Nazar Taufik ayat. Oh, nazar dah masuk lah. Ada dah Quran hadis. Okey, ni punya ni. So ada 8. Maksudnya di poin dia ialah tentang konsep pendalilan di sisi ulama Asy'ari, mazhab Asy'ari. Jadi pertama istiqra'. Istiqra'. Apa nama? Bukan. Apa nama? Induktif. Didaktif. Ya. Induktif ke didaktif? Istiqra' ni tak tahu. Tak, nama English je, tak ingat, saya lupa. Bukan. Induktif kan? Okey, istiqra', kemudian qiyasul aula, kemudian al-sabr wa taqsim. Sabr wa taqsim, selidik dan saring. Okey. Kemudian intajul muqaddimat lin nata'ij. Maksudnya dia susun muqaddimah ataupun susun premis untuk dapatkan dia punya hasil lah. Matematik lah. Kemudian ilhaqul ghaib bisyahid. Kemudian al-iktifa bidda'a istihalati da'wal khasam. Kemudian al-istidlal bil muttafaq alaih 'ala al-mukhtalafi fihi. Kemudian al-istidlal bi sihhati syai' 'ala sihhati mithlihi aw ma fi ma'nahu aw aksuhu. Maksudnya aksuhu tu maksudnya al-istidlal bi istihalati syai' 'ala istihalati mithlihi. Jadi kalau kita
perhatikan dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Ghazali dekat bahagian pendahuluan tu, dia ada sebut beberapa konsep istidlal yang digunakan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tu sendiri. Contoh yang ada ialah yang saya ingat Sabr wa Taqsim, Intaz Muqaddimah dan Tat'ij, kemudian ni 1 2 3 7. Betul. Ni yang Imam Ghazali guna dalam Iqtisad. Kemudian penulis cakap juga dia sudut yang 8 konsep istidlal ni, tidak semua penulisan menyatakan konsep dia secara langsung. Cuma dia hanya menyatakan secara tidak langsung. Jadi ini hasil daripada penelitian penulis. Penulis. Cuma yang sebut secara langsung macam Imam Ghazali dalam Iqtisad. Tu ada. Apa dia? Keseluruhan mazhab. Mazhab Syarul. Kembali kepada 8 ni. Kembali kepada 8. Cuma ada sebahagian kitab yang tak, maksudnya tak guna semua, ada yang tak guna semua, dia guna sikit je. Contoh Iqtisad tu yang tadi tu lah. Seterusnya bicara tentang nama bahagian dia lah Ahammul Muqaddimat Al-Kalamiyah fil Madhhabil Asy'ari. Maksudnya muqaddimat, maksudnya premis awal yang penting dalam dari sudut ilmu kalam dalam mazhab Asy'ari. Jadi premis penting ni lalas dia berbalik pada ni juga. Bicara tentang ahkam, kat sini dalam nazar dan muqaddimat ni ada maksudnya ilmu pula, ada hukum akal lagi, adat lagi, syarak. Jadi 3 ni bicara dia kat sini. Kemudian ada tabi'iyat. Jadi itu saja yang saya fikir bahagian yang betul-betul penting dalam buku ni. Maksudnya dia sudut konsep lah. Sebab selebihnya dia bicara tentang pengenalan buku-buku yang dia nak sebutkan sebagai masadir asliyah tu. Lebih macam tu lah. Dan pengenalan buku tu lalas berbalik kepada yang ni. Jadi buku ni macam macam nak cakap, kamus, macam bibliografi lah untuk penulisan. Tapi tak semua ada lah. Maksudnya tak semua ada, cuma dia lebih sebab tak semua ada tu sebab dia berkait dengan asliyah tu, konsep asliyah. Dia ada cerita dalam buku dia macam mana pengembangan tu mempengaruhi masyarakat, bahawa banyak perkembangan dia mula dari masyarakat, macam mana dia berkembang sampai mempengaruhi tanah jajah Islam tersebut. Ada cerita? Tak ada. Berapa tahun dia perlukan untuk mengembangkan supaya berjaya sampai ke tanah Melayu? Yang tu tak ada. Dia tak ada sentuh kepada lebih tanah Melayu, tak ada. Maksudnya Nusantara tak sentuh lah. Di tanah Arab sendiri lah macam dia mempengaruhi, macam pemerintah tu boleh terus ambil alih. Dia sebut sikit je. Sebab dia kata mulanya sebab berkait kan antara penguasaan Mu'tazilah kan waktu Umayyah kan. Mu'tazilah, penguasaan Mu'tazilah di dalam kerajaan dan sedikit pada Abbasiyah. Kemudian dia ada sebut sikit je. Dia tak tekankan bahagian tu lah. Cuma dia sebut selepas Abbasiyah, saya tak ingat siapa. Tapi lepas tu baru Asy'ari baru mazhab ni dapat tempat lah. Dia tak cakap berapa tahun memerlukan benda tu. Tak sebut. Jadi ada cadangan soal. Masadir yang disebut. Macam mana? Apa masadir dia? Masadir apa? Masadir asliyah. Masadir asliyah tu maksudnya karya. Antaranya karya yang disebut ialah
contoh dari sudut Imam Asy'ari ialah lumak. Tapi tu satu jap. Kemudian berkenaan karya Imam Asy'ari tu, penulis lebih menekankan kepada kitab lumak. Maksudnya contoh kitab Ibanah ataupun apa itu, Risalah Ahli Thaghar tu dia macam tak nak menisbahkan tu kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jadi dia nak lebih kepada nak lumak. Sebab apa dia? Sebab nak kata kalau tapi memang berkenaan Risalah ila Ahli Thaghar tu dengan Ibanah tu memang ada nian khilafan. Ada sebahagian kata ini hanya dinisbahkan kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari, tapi sebahagian lain kata memang bukan dia yang tulis, orang yang tulis. Tapi nak kata cuma yang kitab yang pasti benar dia tulis ialah lumak. Dan dia ada tulis buku lain, tapi buku tu hilang. Tapi dalam masa yang sama Imam Ibn Furak dia dah baca semua, dia waktu zaman dia hidup, dia sempat baca semua karya Imam Abdul Hasan Asy'ari, dan dia ada kumpulkan pendapat-pendapat Imam Abdul Hasan. Jadi dia namakan dan dia bukukan pendapat tu, dan dia namakan sebagai Mujarrad Maqalat Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jadi kalau kita nak mencari pendapat ialah pendapat ataupun pandangan Imam Abdul Hasan, rujuk kepada Mujarrad Maqalat tu. Tu lebih banyak ah. Kalau Mujarrad Maqalat tu dia ada tak masuk ni? Dia maksudnya dia meliputi benda ni. Kalau lumak dia nipis je, dia sikit je. Lumak lebih nak rod Mu'tazilah. Apa soalan? Kitab ni ada menyebut tentang perkembangan sejarah pada zaman Nabi yang Tak ada. Tak sebut. Ustaz dah sebut tadi ada benda yang boleh sanggah tu, apa yang antara yang Ustaz kata yang Nak tahu ke? Korang je kita tahu kan. Contoh kat sini penulis dia tentang ni lah, dia mempertikaikan kan kenapa ulama Asy'ari yang mutaakhirin nak takwil, sedangkan yang mutaqaddimin tafwid kan. Itu ada. Itu antara yang dipertikaikan. Tapi saya penyelesaian bagi hal ni kita boleh tengok dalam syarah muqaddimat. Dalam syarah muqaddimat, Imam Sanusi ada letakkan mauqif Imam Abdul Hasan Asy'ari berkenaan sifat khabariyah ataupun nas mutasyabihat ni. Jadi di situ ada 3, saya tak ingat. Tapi memang ada 3 mauqif dalam syarah muqaddimat dan kalau tak salah dalam syarah kubra. Jadi maksudnya kat situ kita boleh faham bahawa macam mana Imam Sanusi boleh cakap macam tu ialah disebabkan dia punya istiqra' terhadap karya Imam Abdul Hasan Asy'ari. So ada 3. Tapi saya lupa, boleh tengok langsung. So ada soalan lain? yang manhaj falsafi ni selalunya jadi rujukan dalam kitab Melayu, dan kitab-kitab Jawi juga kan. Contoh? Contoh saya sebut biasa kalau dia Rajan selalu disebut nama apa ni, Taftazani, Dawani, Aliji, itu disebut sebagai rujukan lah bila kita dalam pengajian kitab Jawi kan. Jadi kedudukannya sebenarnya adakah dia tu sebenarnya tertolak ataupun macam mana keadaan? Tertolak, maksud tertolak apa? Tak boleh pakai. Maksudnya selepas ada manhaj Sanusi ni, maka adakah kaedah-kaedah tu dia dilepaskan? Okey. Ataupun masih lagi dikelompokkan dalam Asy'ariyah lagi? Okey. Pertama sekali kita kena faham sumber keilmuan kitab Jawi.
Dari mana kan? Ulama Nusantara ni mana sumber keilmuan dia? Ulama Nusantara, sumber keilmuan dia lebih tertumpu dari Hijaz. Jadi apa yang ada kat Hijaz tu? Hijaz ni sebagai maksud saya Mekah atau Madinah. Mekah atau Madinah ni semua orang datang situ kan. Jadi situ dah jadi macam ilmu kat situ dia dah pelbagai. Dia dah rencam. Jadi memang dari sudut Hijaz ni, maksudnya Hijaz sampai sebagai satu tempat keilmuan, dia ada pelbagai. Metropolis. Dia metropolitan lah. Tempat keilmuan yang metropolitan. Maksudnya ada pelbagai. Sebab kalau kita perhatikan dari sudut buktinya, buktinya ialah contoh kita tengok sahabat ulama-ulama Melayu kan. Yang mendapat ijazah tadris di Haramain. Mereka memang akan belajar sampai tinggi-tinggi tu, sampai tahap falsafi. Dan maksudnya kita boleh kata hasilnya ialah gabungan ataupun sintesis daripada yang falsafi dan juga yang Sanusi. Sebab secara umumnya, secara konsep umum, kitab-kitab Jawi memang ikut Sanusi. Tapi ada sebahagian dari sudut penelitian dia terapkan unsur falsafi tu sikit-sikit. Falsafi ni maksudnya adakah dengan sebut zat arad itu dah kena falsafi? Macam apa had dia falsafi? Kalau nak kata falsafi ni ada cerita pasal agama lain atau zat sifat arad tu, Imam Ghazali pun sebut juga kan? Cuma falsafi ni kalau berdasarkan buku ni sebut, dia lebih menjurus kepada perbahasan, maksudnya perbandingan antara mutakalimin dan falasifah. Dia bukan fokus pada mutakalimin saja. Taklidi tu mutakalimin. Dia Mu'tazilah lawan Asy'ari. Ataupun firaq lain lah. Tapi kalau ada kita perhatikan Al-Iqtisad memang ada juga rad falasifah, sanggahan terhadap falasifah. So dia falsafi lah. Tapi itu satu soalan kan. Tapi kita kena berbalik pada penyusunan ni, konsep penyusunan ni kan. Imam Ghazali tak susun macam ni. Okey, ada soalan lain? Kalau kita nak reka manhaj baru kan, manhaj Malizi boleh? Dia ada ke masih terbuka ke atau macam Mana hakikat? Tak ada gurau-gurau. macam manhaj nak lawan liberal kan? Boleh, silakan. Tak, benda ni perkembangan ilmu kan. Ni sebenarnya kiranya perkembangan ilmu kan ni. Cuma dia tak, janganlah terlalu, kalau kita tetap macam ni, jumut lah. Dia hanya keluar dekat timur sebab timur tu lubuk falsafah ke atau macam mana? So lubuk tu banyak syubhah sangat. Sebab dia banyak ajam. Banyak ajar. Itu adalah faktor dia. Dalam buku tu ada tak menceritakan tentang kitab tu berbandingkan pandangan Imam kepada Salafi selepas Oh, dia punya ni, dia maksudnya dalam waktu kehidupan Imam Abul Hasan. Dalam buku ni dia ada sebut, dan dia maksudnya dia sebut tu sebagai nak sanggah kepada Salafi, dakwaan Salafi lah. Jadi dia bukan Salafi Wahabi lah. Dia Salafi Wahabi yang sederhana. Tak, sebab ada part yang dia sanggah Salafi, dan ada part yang dia bawa apa yang cara faham, cara faham Salafi tu. Cara umumnya dia setuju dengan manhaj Asy'ariyah. Tak dengar apa dia? Cara umumnya dia setuju dengan pembuatan metode Asy'ariyah. Saya tak tahu dia setuju ke tak. Cuma penilaian dia ataupun pengajian dia adil lah. Lebih cenderung kepada yang betul lah. Dia lebih kepada pengkaji. Ustaz Menangan dia buat kitab ni, motif dia macam mana? Dia nak cerita perkembangan atau dia ada kesimpulan dia sendiri ke? Thesis Atau dia ke apa? Thesis PhD ke apa?
Bukan tesis, bukan tesis. Adakah dia buat tujuan memang dia nak sejarah? Ada juga benda yang saya tanya dia tak ada dalam buku tu kan. So apa ustaz ni pendapat dia, last sekali apa sebenarnya motif dia, apa yang nak cerita sebenarnya untuk secara pembangunan tu untuk apa? Sebab ustaz kata ada benda yang bersanggah kan. Jadi apa sebenarnya kalau ustaz ni maksud dia? Dia punya objektif utama dia ialah dia nak membantu pengkaji berkenaan mazhab Asy'ari ni. Apa maksudnya kalau kita nak belajar, kalau kita nak tahu nak rujuk apa? Rujuk buku apa? Itu objektif utama dia. Macam directory. Boleh macam tu lah. Cuma dia memang sebut dekat bahagian mukadimah tu, dia tak sebut buku yang dia list tu sebagai sulam, sebagai tangga untuk belajar mazhab ni, bukan, tapi untuk rujukan. Dia perakui Asy'ariyah ahli sunnah tak dalam Pelakui. Ada ustaz cakap, dia kata kita tak boleh cakap akidah Asy'ariyah, kita kena cakap akidah Islamiah, kaedah Asy'ariyah kan. Macam mana dia terms tu, dia gunakan akidah Islamiah, kaedah Asy'ariyah ataupun akidah Asy'ariyah terus dia kata. Ni tanya apa pasal Dalam buku tu, dia dalam buku ni. Saya anggap kaedah ke ataupun dia terus cakap akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Tak cakap, tak boleh cakap akidah Asy'ariyah. Memang Islamiah saja ada. kalau tengok dengan tajuk memang jelas terang nyata lah. Akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Tak ada ustaz kata tak boleh cakap itu. Kita kena cakap ini akidah Islamiah. Boleh kaedah Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah. Okey, ada pandangan lain atau soalan? Falsafah tu, filosofi tu. Saya nampak bila Mutakallimin Asy'ariyah tu, bila dia terima konsep-konsep falsafah seperti konsep Johar, Ilan Ma'lum. Jadi aku terima konsep-konsep falsafah tu, start dari situ lah bermula punya manhaj falsafi. Masih dibincang ilmu kalam dalam mizan. Tak juga. Sebab perbahasan tentang contoh Jauhar Arad tu dah memang sejak Mutaqaddimin lah. Itu perbahasan tu memang dah ada sejak Mutaqaddimin. Maksudnya sebelum kemasukan unsur falsafah tu memang dah bincang tentang Jauhar dan Arad. So itu dari sudut tu kita boleh consider sebagai ni lah, taklidi lah. Cuma dari sudut dari sudut perincian dia, semakin lama dia makin rincian bahasan dia. Jauhar Arad tu dikaitkan dengan contoh makulat. Sebab kalau makulat Asyar tu di sisi Yunan. Maksudnya apa yang makulat Asyar kita ikut ni Yunannya. Kalau di sisi Mutakallimin 4 je. Tu ada. Makulat ada 4. Ada 4 banyak kaul, banyak akwal lah kan. Ada yang ada puluh-puluh. Tu lah. Ustaz, satu soalan. Ada satu dakwaan pada Ad-Dawani tentang pandangan Ad-Dawani itu adalah falsafah yang berlebihan sehingga terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah. Berkenaan soalan umum dia dalam madrasah Asy'ari ni ada tak gagal-gagal? Macam tu lah. mesti ada. Mesti ada. Itulah perkembangan mazhab. Kilau. Tak dengar. Nak dengar dari siapa? Dalam tu dia ada cerita apa? Ada sikit ah. Contoh dalam ni tentang tentang pengambilan pendapat dalam mazhab kan. Maksudnya kalau kata okey dia ni Asy'ari kan. Contoh kita sebagai seorang pekaji atau pelajar kan, kita nak ambil pendapat dia siapa kan. So dalam buku ni cakap antara yang perlu diambil. Antara yang boleh diambil ialah maksudnya yang muttafaq alaih. Itu pertama kan. Kedua yang ma'mul indal aksar. Maksudnya diterima oleh ramai ulama kan. Kebanyakan ulama. Kemudian
Itu yang dia sebut. Sekejap, ada. Sekejap, sabar. Kemudian maksudnya pendapat yang tidak menyalahi usul mazhab. Itu satu tak? Maksudnya itu boleh diambil. Tiga tu. Apa dia? Maksudnya pendapat ataupun Pendapat? pendapat yang selamat dia sebut Bukan selamat. Maksudnya pendapat yang kita boleh ambil sebagai Mahal Syari. bukan sebagai pendapat dari mazhab mutamad makbul lah. Makbul di sisi mazhab. Maksudnya mula iman li usulil mazhab. Maksudnya dia bertepatan lah dengan usul mazhab, tak menyalahi. Jadi berkenaan soalan tadi kan, contoh Dawani kan. Ya, so dia ada sebut tak? Sebab ada khilaf, ada perbahasan tentang khilaf yang dia menyalahi usul mazhab dan ada yang khilaf tak menyalahi usul mazhab. Contoh yang tidak menyalahi usul mazhab tu dia bahagikan pada dua. Pertama khilaf mu'tabar, kemudian khilaf yang tidak mu'tabar lah. Okey, itu satu. Kemudian khilaf yang menyalahi usul mazhab. Maksudnya dia pun bagi pada dua. Satu khilaf yang syadz, sangat syadz. Kemudian khilaf yang tidak syadz. Contoh kat sini kan. Contoh kalau dalam khilaf yang syadz tu, kat sini dia sebut ni perbahasan tentang sekejap. Dia sebut tentang Imam Juwaini kan. Ada perbahasan tentang taksirul qudrah al-hadithah fi fi'il. Maksudnya qudrah hadithah tu memberi kesan ke tak pada perbuatan. Jadi penulis mengklasifikasikan pendapat Imam Juwaini dalam hal ini ialah sangat syadz. Okey. Adakah syiar masih valid sekarang? Masih. Menjawab. Kena panjang ni. Ada soalan ke? Sekejap. Tak ada. Okey. Apa ni? Penulis ni lecturer di Saudi. Di Saudi ada ke mengajar kitab Syairah? Ada yang saya tahu lah. Saya cakap di Saudi ada tapi bukan secara terang-terangan lah. Dekat universiti tak ajar lah. Tak ada. Agaknya penulis ni dia dapat itu dia buat research sendiri ke dia tak lagi? Dia apa? Tak lagi. Maksudnya yang penulis dia buat banyak kesimpulan situ. Dia kata adakah dia belajar research ataupun dia ada sebut dia belajar betul ke atau dia baca sendiri ke? Dia tak sebut lah. Tapi dia punya kajian ni dia tunjuk pada mazhab pada ulama Syairah lah di Maghrib contohnya. Okeylah. Buku tu dia ada bentangkan pada ulama Syairah. Macam tadi dia dah sebut khilaf usul mazhab yang syadz dengan ghair syadz ni, dia ambil rujukan manakah ada penelitian? Sekejap. Dia ambil apa rujukan mana? Ke penelitian. Dia ambil dari kitab atau penelitian sendiri. Dia penelitian dia melalui kitab. Dia sendirilah yang keluarkan benda tu. Sebab Tapi memang dia memang letak ni lah. Memang footnote dia memang dia jelaskan dalam footnote dia. Maksudnya dia ambil sendiri tapi dia teliti lah. Dari kitab. sebab apa macam mana dia nilai benda tu syadz dengan ghair syadz ni. Tak pernah dengar lagi lah. Hilang di pihak usul mazhab. Sebab dia dari sudut khilaf tu ramai ke yang khilaf ke tak atau sedikit. Maksudnya bilangan orang yang berpegang yang pendapat tu lah. Itu dari sudut tu lah dia tentukan. Maksudnya kalau macam benda tu Juwaini semua dia pegang. Sebelum Juwaini tu pegang. Tak ada. Contoh macam tu lah.
Tapi kat footnote ni contoh yang Juwaini tadi tu, dia ada sebut siapa yang sokong Juwaini tu. Antaranya Ahmad Kushashi dengan Ibrahim Qurani. Tapi dia punya dia kemudian dia sebut, okey saya baca ya. Lepas dia sebut tentang Ahmad Kushashi dan Ibrahim Qurani tu yang menyokong pendapat Imam Juwaini, penulis sebut fa innahu la yumkinuna i'tibaru qawlihima dakhil al-madhhab al-ash'ari likaunihima min ghulati as-sufiyah. Tahlil dia tak ni kan, tak valid lah. Min ghulati as-sufiyah. Dia tak boleh lah terus macam tu kan. Ini yang saya tak setuju lah. Sebab kata kalau Ahmad Kushashi dengan Ibrahim Qurani tu, kalau dari sudut ilmu riwayat, memang mereka lah yang pemegang utama kan sampai ke hari ni. Allah. Tapi kalau min ghulati sufiyah, sekadar itu sebagai suatu alasan tak cukup lah. Sandaran. Ada tak yang lebih-lebih kurang macam ni lah? Okey, seterusnya. Okey, tak ada eh? Dah tak ada orang nak ni. Habis lah. Sekejap. Mungkin kita tambah sikit. Okey, contoh kan macam ni. Ni antara taklidiyah kan, Imam Baihaqi. Al-i'tiqad wal hidayah ila sabilir rasyad, Imam Baihaqi. Jadi kalau dalam ni, kalau kita Imam Baihaqi dia macam dia yang menarik lah. Maksudnya dia Imam Baihaqi ulama hadis kan. Tapi dia membela, antara yang lebih cenderung membela ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Syafi'i. Okey. So dalam bab akidah Imam Abu Hasan lah. So, jadi dalam ni memang menarik lah. Beliau membawakan membantu membela mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dari aspek dalil nakli. Sebab ada sebahagian yang lain dari aspek dalil akli. Jadi Imam kitab ni dari sudut taklidi tu. So maksudnya taklidi kita boleh lagi nak pecahkan kepada nakli dan akli kan. Contoh ni kira nakli je. Okey, itu saja. Ada soalan? Dia ada beza kan dari segi manhaj istidlal tu antara taklidi dengan falsafi. Tak ada. Yang dia sebut ni secara umum. Rangkum sendiri semua. Okey, ada soalan lagi? Jadi perbezaan daripada manhaj tasnif ke manhaj istidlal? Ada bahagian yang manhaj tasnif, ada manhaj istidlal. Maksud manhaj tasnif tu yang ni lah, manhaj istidlal yang tu. So dia boleh jadi overlap. So ada lagi soalan? Ada soalan? Berarti mamak. Ya. Asy'ariyah ada ke yang kau tengok sama pemerintah yang ada yang endorse mazhab Asy'ariyah. ada Dalam di buku Maghrib disebut. Muwahhidun Ibn Tumar. Dalam buku tu disebut ke bukan. Dalam buku sejarah ada sebut. Bukan buku ni lah. Buku ni ada sebut sikit lah. Ada sikit. Ibn Tumar. Sama juga dengan Mu'tazilah yang kurang kan. Kita kena pandai melobi. Seribu Wahidun ni, mereka ni bermazhabkan tak? Apa sana? Pemerintahan Wahidun ni, dia bermazhabkan tak? Asy'ari lah. Sebab dia orang penyebar di Maghrib. Dah. Okey, kalau tak ada soalan lagi kita tutup. Dan insyaAllah kita akan buat lagi program-program sebegini. Dan saya dah tempah Ustaz Syekh Aiman. Saya Malakiti, dia kata boleh. Jadi InsyaAllah kita dapat waktu, kita akan
kita akan bawa Ustaz Aiman Hakiki ke sini insyaAllah. Dan dalam tempoh 1 jam, ya takkan kita nak faham semua benda ni kan. 1-8 ni kena khatam 2-3 kitab juga. Ustaz Ilmi ada sebut berpuluh-puluh nama orang tadi. Itu semua nanti insyaAllah kita akan cuba buat juga siri mengenali tokoh ulama Asy'ariyah. Dan ini adalah antara pesanan Syekh Said Huda masa dia datang Malaysia dulu. Dia suruh kita buat. Kalau geng IRF boleh buat reformis tokoh reformis simpulan, kenapa kita Asy'ariyah tak boleh buat hidupkan? Kita perkenalkan, angkat tokoh-tokoh mazhab Asy'ariyah, kita perkenalkan isu-isu yang menarik yang dibawa oleh tokoh-tokoh ulama kita. Jadi kalau mereka boleh, kenapa kita tak boleh? Itu yang sebagai penutup lah. Dan yang kedua, insyaAllah kalau boleh kita buka juga aliran lain kan? Sebab tadi Ustaz Ilmi tak sebut ramai nama kan. Tak sebut nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tak sebut nama Ibn Qayyim. Dia ada road ke tau, Ibn Taymiyah penulis ni. Dia tak sebut nama-nama yang banyak lah. Jadi aliran yang lain tu pun kita nak kena kenal juga kan. Apa ni? Wa bididdiha tatamiyazul asya'. Kita kenal lawan, kita kenal benda yang kita nak kenal tu. Jadi bila kita kenal yang sesat, kita kenal apa yang betul. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hari Nabi pernah tulis satu baris lurus. Nabi kata ini adalah jalan aku. Kemudian garis lurus ni Nabi pangkah-pangkahkan dengan garis-garis yang lain. Ini adalah jalan yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, saya pula yang bersyarah, tapi ini tutup lah. Tapi ulama Asy'ariyah ni, dia lah di tengah-tengah ni. Datang Mu'tazilah, kita lawan. Datang Batiniyah, kita lawan. Datang Sufi tipu, kita lawan. Datang Syiah, kita lawan. Datang Liberal, jadi kerja kita ni melawan. Rebel kan? Kerja kita melawan. So kita stick to yang tengah-tengah, jalan tengah. Datang arus yang lawan, Muhammad Abdul, kita lawan. Datang Rasyidullah, kita lawan. Datang yang berat plan Jadi kerja kita menjawab. Jadi sekarang syubhah semakin banyak, tapi yang menjawab tu semakin kurang, semakin tak ada. Jadi insyaAllah kita kena asah bakat-bakat yang mempertahankan jalan tengah ni untuk menjawab segala persoalan. InsyaAllah kita memudahkan hasrat ni. Kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati usaha kita untuk cari ilmu pada malam ini. Semoga Allah Taala jadikan semuanya dalam mizan kebaikan, mizan amal kebaikan kita pada hari akhirat nanti insyaAllah. Segala perkembangan mengenai program yang selanjutnya kita akan maklumkan dari semasa ke semasa insyaAllah. Wabillahi taufiq, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada pihak kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Google juga nama dia. Nama siapa? Penulis ni. Ada Sarafi Rod dia lah, sebab dia Rod Ibn Taymiyah. sebab Jasu dia sebut Ibn Taymiyah dari sudut Dia nakal tipu kan? nakal tipu, istiqra' nakis. Tu lah, tu salah. Siapa nak buku ni ada? Harga dia RM35. Dua. Tak, Harga sama satu lah, harga sama. Sampai cepat dia dapat limited edition. Tak ganti satu lah. Ya, selesai je. Share. Ilham Ghaib Bisyahid